Projek pembinaan lingkaran tengah utama LTU sepanjang 35 km dari Bentong ke Pelangai di Pahang kini menunggu kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Projek melibatkan peruntukan RM987 juta itu akan dibahagikan kepada 3 fasa. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata di peringkat kementeriannya kesemua proses sudah selesai termasuk menyediakan reka bentuk jajaran laluan berkenaan. Itu 300. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, bajet agak besar, memang benar besar kerana ada jambatan, ada viadak, ada bermacam-macam lah yang ada sebab tu dia besar dan juga termasuk mungkin termasuk pengambilan tanah dan sebagainya. Jadi kita pecahkan kepada 3 fasa dan kita menunggu kelulusan. Dan untuk pengetahuan kita bukan guna terus 1 tahun 937. Mungkin tahun ini kita guna dalam 200 juta. Dia siap biasanya dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun, 3-4 tahun dan mungkin pilihan raya akan datang PRU ke-16 Tok Batin dah boleh lalu atas jalan LTU tu. LTU atau sebelum ini dikenali Lebuh Raya Central Spine Road menghubungkan Kuala Krai, Kelantan ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur di Bentong kini sedang dalam pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya pada 2026. Calon dan jentera parti bertanding PRK Dewan Negeri Pelangai semakin giat melaksanakan kempen menjelang hari pengundian Sabtu ini. Jadi untuk perkembangannya terus saja bersama Jabal Robert. Silakan. Baik, terima kasih. Memasuki hari ke-12 berkempen, calon bertanding terus aktif melakukan aktiviti turun padang menyantuni penduduk setempat. Calon Barisan Nasional BN Datuk Amiza Abu Adam memulakan kempen pada sebelah paginya menghadiri aktiviti santai anak muda pacuan 4 roda bertempat di Ladang Cemomoy. Beliau secara konsisten menggunakan strategi mendekati anak muda Pelangai berusia 18 hingga 30 tahun yang juga mewakili hampir separuh atau sekitar 7,000 daripada keseluruhan pemilih berdaftar yang berjumlah 16,456 di Dun Pelangai. Pada sebelah petangnya, Datuk Amiza mengadakan sesi bertemu veteran UMNO di Kampung Bukit Gajah yang turut dihadiri Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Datuk Amiza kemudiannya menghadiri peringkat akhir pertandingan TikTok Pahang First di Kampung Bukit Gajah sebelum bertemu komuniti Cina di Kampung Mancis sempena sambutan Pesta Tanglong. Pada masa sama, calon Perikatan Nasional PN iaitu Cikgu Kasim yang juga calon nombor 1 pada kertas undi nanti memulakan kempen pada sebelah pagi bertemu penduduk di sekitar Pasar Pagi Cemomoy. Aktiviti ziarah kemudiannya bersambung bertemu penduduk sekitar Kampung Jawi-Jawi, Sungai Perdak dan Telemong selain bertemu masyarakat orang asli di Sungai Poh dan juga Sungai Gapoi. Untuk makluman, suasana di Simpang Pelangai cukup meriah dengan bendera dan poster parti bertanding menghiasi kiri kanan jalan. Aktiviti hebahan turut dilakukan oleh Jabatan Penerangan iaitu JAPEN menggunakan van yang dilengkapi pembesar suara bertujuan mewujudkan kesedaran dalam kalangan orang ramai untuk turun mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari Sabtu nanti. Sekian perkongsian dari Simpang Pelangai. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media yang sahih di RTM. Baik, terima kasih. Membangunkan sektor pelancongan agro bagi membantu penduduk terutama belia menjana pendapatan. Itu antara fokus calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam yang bertanding pada PRK Pelangai. Menurut Datuk Amizar, sektor pelancongan agro di Pelangai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ia mengambil kira keadaan geografi di Pelangai yang strategik selain tanahnya subur. Kelebihan itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Contohnya kita ada tanaman durian dan juga tanaman-tanaman yang lain yang boleh dikomersialkan secara baik. Ini adalah salah satu yang kita titik beratkan dan Allahyarham Datuk Seri Johari itu pernah berkata bahawasanya pertanian juga nak menggunakan teknologi terkini, menaikkan lagi teknologi terkini yang lebih baik. So inilah yang kita perlu titik beratkan supaya peluang pekerjaan dan juga belia-belia kita ataupun anak muda dia tidak tertinggal, malah kita tidak perlulah keluar daripada Dun Pelangai. Mereka boleh mengerjakan pekerjaan dan juga pendapatan ekonomi di kawasan kita sendiri. Beliau memaklumkannya kepada RTM selepas program bersama belia di Simpang Pelangai Bentong.
Dan ini pula kisah kejayaan seorang pengusaha dari Felda Sungai Kemahal, Bentong. Bermodalkan hanya RM50 bagi mengikuti kursus pembuatan kek anjuran Felda dan tekun, kini Nora Zaliza Awang berjaya memperoleh pendapatan sehingga RM15,000 sebulan. Setelah mengikuti kursus berkenaan, wanita berusia 47 tahun itu mula berjinak-jinak menjual kek secara kecil-kecilan. Hasil usaha berterusan, Nora Zaliza berjaya membuka sebuah kedai kek di Triang Bera. Sambutan orang Felda, Alhamdulillah. Cakap bolehlah, maknanya daripada orang cakap, daripada mulut ke mulut, kawan-kawan. Jadi kita daripada buat dekat rumah, kita bina satu kedai. Pelanggannya bukan sahaja terdiri daripada penduduk Felda Sungai Kemahal dan kawasan sekitarnya. Tempahan turut diterima dari luar daerah Bentong dan Negeri Pahang. Saudara, jika anda ke Terengganu, jangan hanya berkunjung ke pantai dan pulaunya sahaja. Ada banyak lagi lokasi menarik tetapi belum popular boleh diteroka. Maiza Musa Al-Bakri berkongsi Hidden Gems di Terengganu. Saya berpeluang meneroka sendiri lokasi-lokasi tersebut menerusi program Exploring Hidden Gems of Terengganu. Berlangsung 4 hari mulai 18 September lalu, pengisian padat dengan lawatan ke banyak destinasi unik dan jarang ditemui. Antaranya, Inap Desa Kayu Kelat di Besut yang melaksana program pelancongan berasaskan komuniti CBT. Pelbagai aktiviti disedia termasuk menikmati buah-buahan dan makanan tradisi tempatan. Para pelancong ni dia nak experiential tourism. Bila experiential tourism, the best way adalah untuk join community base. Apa-apa yang dibuat oleh community. So saya harap community based tourism ni akan diperluaskan. Penduduk turut menghasilkan pelbagai produk makanan, antaranya kuih tonyoh ubi kayu. Ia bukan saja beri pendapatan tambahan kepada mereka, malah merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Yang akan memberi pulangan kembali kepada komuniti sendiri dan juga kepada player-player pelancongan yang ada dalam produk-produk ini untuk kita jadikan sumber pendapatan pada diorang. Di Setiu pula ada perkampungan pelancongan yang melibatkan Kampung Penarik, Kampung Penarik Baru dan Kampung Mangkuk. Selain menikmati keindahan alam semula jadi menaiki ATV, saya dibawa mengenal seni budaya masyarakat tempatan. Juga singgah di rumah botol. Jadi hampir 20 tahun dah kerja saya pagi. Dari sini ke mana saya pergi, saya kutip botol. Dalam 20 tahun saya kutip, saya dapat 2 botol yang ada surat. Satu dari China dan satu dari Hawaii. Sehingga kan saya pergi Mekah pun, saya kutip botol. Saya cari botol di Jeddah. Seterusnya, Setiu Wetlands, lokasi pelancongan eko. Di sini terdapat sangkar ikan gong batu, tempat penternakan ikan siakap merah dan putih selain kerapu hybrid. Selain menangkap ikan-ikan berkenaan, saya diminta mencari lokan dan kepah untuk dijadikan menu makan tengah hari. Di Bukit Bubus, Setiu, diadakan aktiviti paragliding. Rasa berdebar reda sebaik melihat keindahan pemandangan sekitarnya. Ternyata Terengganu bukan saja kaya dengan alam semula jadi yang mempersona. Ada banyak lagi produk pelancongan unik yang dapat menarik kehadiran pelancong. Anda harus cuba sendiri. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Terengganu akan membawa pendekatan pemakaian mesra syariah untuk semua aktiviti sukan dan pertandingan dianjur di negeri itu. Bagi memastikan usaha itu berjalan lancar, satu pertemuan dengan semua atlet akan diatur oleh kerajaan negeri dalam masa terdekat.
Menurut Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri, Hishamuddin Karim, sehingga kini garis panduan pemakaian sukan patuh syariah masih belum dapat dilaksanakan. Ini kerana ada beberapa sukan yang terikat dengan peraturan ditetapkan Badan Sukan Antarabangsa. Jadi kita telah membawa pendekatan mesra syariah sebagai langkah mula untuk mereka lakukan perubahan. Dan proses ini perlu kepada proses untuk kita educate awareness kepada semua atlet-atlet kita. Kita tidak ambil pendekatan terus kepada enforcement. Jadi lebih pada proses pendidikan, memberi tempoh, memberi rasa kesesuaian dengan pendekatan-pendekatan yang telah kita terokai. Jelas beliau, etika pakaian mesra syariah ini hanya terpakai untuk semua atlet Muslim.